Assalamualaikum. Saya sebagai wakil Kumpulan 5 akan membentangkan assignmen kami iaitu SKSE 2133 Asia Moden, India, China dan Jepun. Pensyarah kami Dr. Zubaidah VP Hamzah dan kami mendapat tugas yang bertajuk dengan merujuk pada salah satu negara iaitu India, bincangkan kemajuan dan modernisasi ekonomi negara tersebut sejak pertengahan abad ke-20. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan dalam kumpulan 5. Yang pertama, Nurhaliza binti Zauruni, nombor metik A1798868. Yang kedua, Nurliana binti Marusli, nombor A1802575. Dan yang terakhir, Nurhafizah binti Hifzullah, A1804003. 1.0 Pengenalan, di mana kedatangan pihak British pada mulanya bermula daripada EIC atau dikenali sebagai Syarikat Hindia Timur Inggeris yang menjadi punca utama kejayaan India, di mana mereka telah membuat dasar-dasar yang tidak sistematik, menyebabkan masyarakat India mengalami kemiskinan yang melampau sehingga beberapa penduduk didapati mati akibat masalah keburuan. Ini kerana juga British mengerah tenaga para petani untuk menghasilkan hasil tanian yang lebih banyak tanpa memikirkan kebajikan para petani. Namun pada tahun 1950, India telah bebas daripada penguasaan pihak British dan mulalah membangunkan ekonominya yang tersendiri. Seterusnya adalah tahap-tahap perkembangan ekonomi India. Tahap awal pada tahun 1951 hingga 1956, di mana telah adanya liberalisasi yang ketika itu Perdana Menteri India adalah Jawaharlal Nehru. Beliau tidak melarang lagi untuk membuat perdagangan secara internasional. Tahap kedua pula 1965 hingga 1981, India mula adanya pola-pola sosialisme dan ketika itu India di bawah pimpinan Indira Gandhi, di mana Indira Gandhi telah membuat undang-undang untuk perusahaan-perusahaan besar. Tahap ketiga pada tahun 1981 hingga 1988, di bawah pimpinan Rajiv Gandhi, ia telah terbuka dalam hal sistem ekonomi di mana beliau telah melonggarkan permit bagi pembangunan industri. Dan yang terakhir, tahap keempat pada tahun 1988 hingga 1991 disebut sebagai tahap kebangkitan India dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5.8% per tahun. 2.0 Dasar-dasar India. British umumkan kemerdekaan India pada 15 Ogos 1947. India mengubah pelbagai dasar untuk mengembalikan semula kegemilangan negara mereka. Antara dasar yang digubal adalah dasar rancangan 5 tahun dan dasar memilik negarakan. 2.1 Dasar rancangan 5 tahun. Kerajaan India membuat dasar ini disebabkan kegawatan ekonomi masyarakat India yang mengalami masalah kebuluran. Dasar ini diguna pakai dari Joseph Stalin yang melaksanakan dasar ini dalam organisasi Soviet Union. Dasar ini bertujuan mengenal pasti faktor pembangunan ekonomi, mengetahui tentang perindustrian serta mesin yang bersesuaian dengan pelan perancangan serta mengira jangka masa dasar ini. Dasar rancangan 5 tahun pertama pada tahun 1951 hingga 1956. Perdana Menteri India pertama telah mengutarakan dasar ini kepada Parlimen. Dasar ini menumpukan sektor asas utama dan dibina berasaskan model Herod Domar yang diubah suai. Tumpuan kepada 7 sektor utama iaitu sistem pengairan dan tenaga, agrikultur dan pembangunan komunikasi dan pengangkutan, pembangunan industri, perkhidmatan sosial, pemulihan tanah dan sektor perkhidmatan. Pencapaian bertambah baik, kadar produk domestik turut meningkat. Dasar rancangan 5 tahun yang keempat pada tahun 1964 hingga 1974. India terpaksa merombak semula agenda perbelanjaan kerana peristiwa serangan ke atas India sebanyak 2 kali, iaitu peristiwa serangan Pakistan ke atas India.
India juga mengalami masalah pembangunan semula apabila dilanda bencana alam seperti banjir dan kemarau. Sumber utama semakin berkurangan semasa terjadinya bencana alam itu. Cara tradisional dalam pertanian dan juga kekurangan baja menyebabkan petani berputus asa dalam pertanian. Dan juga bagi membaiki masalah tersebut, Indira Gandhi telah melancarkan revolusi hijau dan juga beliau telah melancarkan program Women Vocational Training Program, iaitu latihan vokasional wanita supaya semua wanita terlibat dalam pertanian. Rayawadi Nutrition Program juga dilaksanakan pada 1970 melalui pertubuhan sukarelawan dengan bantuan kewangan daripada kerajaan. Program ini ialah bertujuan untuk menyediakan nutrisi kepada kanak-kanak prasekolah luar bandar dan juga sekolah rendah supaya mereka mendapat nutrisi yang cukup dan dapat fokus kepada pelajaran mereka. 2.2 Dasar Memilik Negarakan. Pada era pemerintahan Indira Gandhi, iaitu anak perempuan kepada Jawaharlal Nehru, telah melaksanakan dasar ini. Pada 1968, beliau menyuarakan hasrat kepentingan dasar ini melalui radio India di seluruh negeri. Pada 1969, Gandhi telah berjaya memilik negarakan 14 bank perdagangan. Objektif dasar ini ialah meningkatkan kawalan serta kekuasaan oleh sebilangan golongan, menyediakan peruntukan kredit yang mencukupi untuk pertanian, industri kecil dan ekspor. Bank-bank akan kekal sebagai autonomi atau diuruskan sendiri, tetapi pekerja mereka merupakan kaki tangan kerajaan. Gandhi berpendapat bahawa bank penting dalam pembangunan dasar ekonomi. Bagi individu yang mempunyai wang untuk dibelanjakan, bank-bank akan mengawasi mereka di mana pulangan yang baik akan diperolehi. Cawangan bank dalam sektor awam meningkat 800% dalam deposit dan pendahuluan mengalami peningkatan juga yang besar sebanyak 11,000%. Dasar Memilik Negarakan atau dikenali nasionalisasi menghasilkan pertumbuhan yang ketara di mana terdapat banyak cawangan bank meningkat dari 8,200 kepada 62,000. Pada 1971, Gandhi telah melaksanakan Dasar Memilik Negarakan arang batu, besi, tembaga, penapisan, tekstil, kapas dan juga industri insurans. Selain itu, Dasar Nasionalisasi insurans mula diperkenalkan walaupun kini menjadi milik kerajaan, namun kerajaan memberikan kebebasan kepada syarikat. Pada 1972, syarikat Iron dan Steel Company di Bhopal merupakan sebuah syarikat swasta telah mengalami kerugian teruk dan memberi kesan kepada pekerja mahir. Kerajaan India mengambil keputusan memilik negarakan syarikat tersebut untuk kesenangan pekerja dan mengelakkan daripada masalah pengangguran. Rancangan esei ini, kemajuan ekonomi terbagi kepada dua bahagian, iaitu kemajuan pertanian dan juga kemajuan teknologi. Bagi kemajuan pertanian ini, satu revolusi pertanian telah dilahirkan sebagai usaha untuk meningkatkan lagi kegiatan pertanian di India. Usaha ini adalah untuk memastikan India mampu untuk mengeluarkan hasil pertanian, terutamanya bagi keperluan sumber bijirin agar sentiasa mencukupi supaya India tidak lagi mengimport bijirin daripada negara luar. Revolusi pertanian ini telah melahirkan satu revolusi hijau atau Green Revolution yang menggunakan teknologi agronomik bagi meningkatkan lagi pengeluaran dalam sektor pertanian di India. Revolusi hijau ini telah berteraskan kepada 4 perkara utama, iaitu menyediakan saliran air melalui sistem pengairan, menggunakan baja kimia secara optimum, penggunaan racun serangga sesuai dengan serangan kepada tanaman, dan yang paling penting adalah penggunaan biji benih yang berkualiti bagi menghasilkan tanaman yang lebih baik. Revolusi hijau ini telah mecepatkan lagi kadar pengeluaran makanan tanpa merosakkan alam sekitar dengan menggunakan teknologi agronomik. Kewujudan revolusi pertanian ini telah membolehkan India tidak lagi bergantung kepada pengeluaran makanan import. Seterusnya, bagi kemajuan teknologi pula telah membolehkan sebuah syarikat swasta India iaitu Tatas untuk menghasilkan sebuah kereta yang popular iaitu Indica. Penghasilan sebuah kereta ini telah membolehkan usaha
untuk syarikat swasta menyatukan syarikat mereka dengan perniagaan antarabangsa seperti Rover dan juga Jaguar. Perkembangan kemajuan teknologi ini telah memperlihatkan berlakunya satu revolusi telekomunikasi di India dengan penggunaan teknologi selular, iaitu Global System for Mobile Communication GSM. GSM ini merupakan satu telefon piawai yang popular digunakan di peringkat antarabangsa. Teknologi GMS ini dapat menyimpan berbagai data maklumat dengan lebih cekap dan juga pantas. Seterusnya, perkembangan industri perfilman lakolayar. Perkembangan industri ini telah membolehkan industri lakolayar dapat mengatasi industri perfilman Hollywood dengan penciptaan karya-karya filem dengan lebih banyak lagi. Seterusnya juga, India telah mencapai satu tahap kemajuan dalam penciptaan teknologi senjata moden dengan penciptaan kali pertama bom nuklear pada tahun 1909. Dengan penciptaan bom nuklear ini juga telah membolehkan India mempunyai satu keinginan untuk membangunkan program angkasa lepas dengan meletakkan aplikasi angkasa lepas ini di dalam program kebangsaannya. Dengan penciptaan dan pembangunan program angkasa lepas ini telah menunjukkan India berada di tahap kemajuan yang paling tinggi dan dapat bersaing dengan negara-negara luar. 4.0 Kerjasama antara negara-negara besar. Hubungan India-Rusia. Yang pertama, di mana Jawaharlal Nehru telah menghantar pasukannya untuk belajar ekonomi di Moskow. Ini kerana terdapat pakar-pakar ekonomi di Rusia dan beliau juga ingin meniru pentadbiran seperti di Rusia. India juga menjalankan kerjasama ekonomi dengan Rusia dalam bidang tenaga nuklear. Dan hubungan politiknya, India juga melakukan kerjasama bidang pertahanan dan ketenteraan bersama Rusia. Seterusnya, hubungan India bersama Asia Timur. India ketika di bawah pimpinan Jawaharlal Nehru telah menyebabkan arah politik luar negeri India melihat ke timur atau dikenali sebagai dasar US. Wilayah Asia Tenggara dengan ASEAN adalah sebagai pusatnya. Dasar US adalah sebuah dasar yang berupaya untuk menumbuhkan hubungan dengan negara lain baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi strategi lainnya ke arah timur India. Dalam dasar ini juga, India dapat mempromosikan reformasi ekonomi India melalui strategi dasar pandang timur. Ketiga, hubungan India bersama China. India dan China sering berlaku pertukaran budaya dan agama. Buktinya, pertukaran budaya adalah maksudnya pengaruh ajaran Buddha di China. India dan China juga menjalinkan hubungan baik ketika penjajahan British di India, di mana India telah mengirimkan 5 orang tenaga tempatan untuk membantu China yang pada saat itu sedang mengalami perang China-Jepun yang kedua. Setelah itu, berdirinya Republik Rakyat China, India adalah salah satu negara yang ikut serta dan mengakui berdirinya RFC, walaupun banyakkan negara tidak menyukai dengan Persatuan Komunis. Seterusnya, pada tahun 1954, India dan China telah menandatangani perjanjian persahabatan yang bernama French Hill Treaty di Tibet. Yang keempat, hubungan India bersama Singapura. India juga menjalankan hubungan bilateral bersama Singapura. Ini berlaku kerana Singapura risau terhadap ancaman komunis China dan munculnya sokongan dari dominasi komunis dari Malaysia dan Indonesia membuatkan Singapura mula menjalankan hubungan yang strategik dengan India. Kerana India lah yang terdekat dengan China, jadi Singapura telah menjalankan hubungan dengan India untuk melindungi negara mereka antara satu sama lain. Terakhir adalah hubungan India bersama Amerika Syarikat, di mana Amerika Syarikat mula bekerjasama dengan India adalah kerana Amerika Syarikat mahu sokongan dan bantuan ketenteraan dari India untuk melawan ancaman dari kuasa besar dunia iaitu China. Dan Amerika Syarikat memilih India juga adalah kerana kapasiti penduduk di India sama besar dengan penduduk negara China. Di sini dapat dilihat India menjalinkan hubungan syarikat adalah berfokuskan berkaitan dengan ketenteraan. 5.0 Kesimpulan.
Kesimpulannya, walaupun India mengalami kejatuhan ekonomi semasa berada di bawah pentadbiran British, namun begitu India tetap bangkit semula untuk membangunkan perekonomian negara India dengan mengambil beberapa inisiatif. Oleh itu, pemimpin India yang pertama iaitu Jawaharlal Nehru telah memainkan peranan penting dengan mengubah dasar-dasar baharu bagi aspek ekonomi sehingga telah membantu membangunkan ekonomi negara. Sebagai contoh, dasar memilikan negara kan telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi serta menjaga kebajikan dan mengurangkan pengangguran. Sekian.